tanggungjawab jiran adalah apabila mendengar khabar baik, segera mengucapkan tahniah. Segera mengucapkan perkataan-perkataan yang baik, menunjukkan kita rasa gembira dengan kegembiraan dia. Kedua hak jiran ialah apabila ditimpa musibah ataupun sakit, segera diucapkan takziah, didoakan dan diziarahi. Kita kadang dengar sakit tu, nanggur-nanggur tahu-tahu meninggal. Lepas tu masing-masing nyosal. Ya Allah, duk nanggur-nanggur itu hari memang nak pergi ziarah, tapi sibuk nak macam mana. Allah Maha tahu betul tak kita sibuk. Allah Maha tahu betul tak kita betul-betul sebenarnya tak berpulang, ataupun kerana kita melalaikan tanggungjawab jiran untuk pergi ziarah. Allahu Akbar. Sebab itulah, itu hak yang kedua. Hak yang ketiga, tidak mengganggu jiran. Dengan binatang ternak ke, dengan bunyi bising ke, dengan bau-bauan ke. Kat sini, kat kampung mungkin tak ada masalah. Kau nak pelihara kucing ke masalah juga? Masalah juga. Kucing berak depan rumah orang. Elok tuan rumah tu kan, rumah dia bersih. Lepas orang datang, rumah tak bau kucing, ada kucing. Macam mana buat? Pandai dia nak buang. Tak ada buang sekeliling ni. Habis tu buang kat mana? Kalau tanya detail lah, dia mesti buang juga. Sekiranya mengganggu hak jiran, buat kotor di tempat jiran, dan jiran tidak redha, maka berdosa besar. Berdosa besar. Nauzubillah min zalik. Ada orang tambah rumah, bagi tahulah sikit jiran kalau rumah sebelah menyebelah, takut dia tambah rumah tu kan, bisingnya, kotornya. Cakap sikit minta maaf, minta izin. Kalaulah dia besarkan rumah, boleh halang cahaya, halang angin, halang begitu begini. Tanya jiran, boleh ke ni nak angkat ni dinding ni kan, sampai ni nak pisah ni. Subhanallah, semua itu hak jiran. Parking kereta pun sama. Nak buat kenduri, nak buat apa, minta dulu dengan jiran, minta izin ya, nanti nak buat ni mungkin tumpang parking jap, tetamu-tetamu yang datang. Subhanallah. Allahu Akbar. Macam-macam. Kadang tu bising main motor kan. Anak tu memang tak reti bahasa untuk mohon maaf dengan jiran anak muda. Tapi kita lah yang kena reti bahasa. Kita lah mesej ke kawan jiran, minta maaf lah anak saya yang buat bising ni malam-malam. Allahu Akbar. Bertegur sapa, bermanis wajah dengan jiran dan sebagainya. Okey, masa kita pun dah habis kan? Belum lagi, ada 1 minit lagi. Subhanallah. Tapi tadi MC kan panjang. Saya pun terus mesej pada tim PA, janganlah bagi biodata panjang. Kena ringkas je. MC pula baik hati baca semua kan. Masya Allah. Jadi, boleh ke kalau 10 minit lagi? Boleh insya-Allah. Oh, sejam lagi pun tak apa. Oh, setengah jam. Oh, dipendekkan. Baik. Itu secara umum berkaitan dengan jiran. Boleh tak kita sentuh berkaitan dengan kasih sayang dalam rumah tangga, suami isteri. Dan saya nak baca sikit je beberapa hadis ataupun akhlak Nabi, iaitu berkaitan dengan asam garam rumah tangga Nabi. Bagaimana akhlak Nabi dengan isteri. Dan bila kita tengok akhlak Nabi dengan isteri, kita jangan balik nak fire suami je. Dengar tak Puzazzah cakap tadi? Jauhlah dari awak tu. Jangan fikir nak fire suami je. Sebab akhlak Nabi itu untuk dicontohi oleh suami dan juga isteri. Walaupun Nabi seorang suami, tapi akhlak yang Nabi tunjukkan adalah sebagai qudwah hasanah bagi seluruh umatnya. Apa yang akhlak Nabi buat adalah untuk panduan suami dan isteri. Masya Allah. Asam garam rumah tangga Nabi ini antara yang terawal. Subhanallah. Yang disusun, yang pertama, iaitu bagaimana Nabi SAW berkongsi makanan dengan pasangannya. Orang jompol, kongsi makanan tak dengan suami? Kongsi, Masya Allah. Nak berjimat ke nak romantik? Oh, nak jimat. Nak cerita pasal romantik Nabi bab berkongsi makanan ya? Masya Allah. Aisyah menceritakan. Balik ni kena buat ni. Boleh buat tak? InsyaAllah. InsyaAllah kena buat ni. Tak tahu lagi apa yang nak kena buat ni. Subhanallah. Aisyah bercerita,
pernah saya minum air dan pada ketika itu saya sedang haid. Maksudnya Aisyah nak bercerita walaupun dalam keadaan tidak suci, Nabi tidak pernah menganggap isteri itu kotor ke, tidak mahu didekati ke, tidak. Kemudian saya berikan bekas minuman saya itu kepada Nabi. Lantas baginda meletakkan mulutnya di tempat mulutku tadi, lalu minum. Masya Allah. Pertama yang Nabi buat. Pernah juga saya makan daging, gigit daging. Dan pada ketika itu, dan kemudiannya saya berikannya kepada Nabi. Lantas baginda meletakkan mulutnya di tempat di mana gigitanku. Faham tak? Kita mungkin terbalik sikit lah. Kan? Kalau ada kursi gelas ni, nampak sini minum, pusing kot. Kan? Tempat lain. Boleh kursi tapi bukan tempat yang sama. Sebab itu kalau orang kata orang bukan Islam, Mak Saleh ke apa, ke bangsa apa, romantik. Tidak ada yang lebih romantik melebihi daripada Nabi. Nabi tunjuk contoh. Subhanallah. Kita boleh kongsi gelas kot. Kalau air tu ada straw, kena guna straw, pergi minum kat kedai. Mungkin kita boleh kongsi gelas tapi minta 2 straw. Boleh jadilah. Straw suami satu, straw kita satu. Ataupun kalau ada 1 straw, pusing straw tu. Kan? Pusing terbalik kan. Campur. Subhanallah. Sama juga kalau kita gigit roti lah, contoh makan burger kongsi. Yang ni gigit sebelah sini, mungkin yang ni gigit sebelah sini lah. Tapi Sayyidatina Aisyah cerita Nabi akan gigit di tempat yang sama. Nampak benda tu remeh, benda kecil. Tapi itu adalah sunnah Nabi, perbuatan Nabi. Dan bila kita buat perbuatan Nabi, walaupun benda yang kecil, bagi orang yang mencintai Nabi, dia tidak akan pandang benda tu remeh. Mesti ada rahmat Allah yang turun bersama dengannya. Masya Allah. Kisah yang kedua. Kita tak boleh baca banyak kisah ni. Kisah yang kedua. Saya pernah bertanya Aisyah. Ini sahabat Nabi yang bernama Al-Aswad bin Yazid berkata. Saya pernah bertanya Aisyah, apa yang Nabi buat ketika berada di rumah? Kalau saya tanya ibu-ibu sini muslimat, suami masing-masing buat apa ke rumah? Yolah tidur, ada jawab tidur. Yolah time tidur kan. Masya Allah. Tapi Aisyah ni, dia jawab spontan tanpa fikir. Apa jawapan spontan Aisyah bila ditanya? Sebab orang yang tanya ni spontan. Wahai Aisyah, apakah yang dilakukan oleh Nabi ketika di rumah? Biasanya jawapan spontan, dia menunjukkan itu yang paling banyak dibuat. Kalau jawapan spontan tidur, mungkin paling banyak suami tu tidurlah kat rumah. Kalau jawapan spontan tengok bola, mungkin paling banyak dia tengok bola lah. Bukan dia tak menolong, dia nolong juga. Tapi itulah paling banyak yang dia buat. Tapi Aisyah bila ditanya spontan, apa yang Nabi buat di rumah? Aisyah jawab spontan, baginda membantu kerja isteri-isterinya. Kemudian sebaik mendengar azan, baginda pun keluar. Dan Aisyah pernah cerita, bila dengar je azan, Nabi seolah-olahnya tak kenal kami, tak kenal saya. Bila dengar je azan, seolah-olah bukan tak kenal. Masa tu terus fokus untuk berkejar menuju ke masjid. Keutamaannya bila dipanggil. Tapi bila berada di rumah, Aisyah, Sayyidatina Aisyah sebut, Rasulullah, Nabi membantu urusan isterinya. Allahu Akbar. Ini adalah akhlak Nabi. Seorang manusia, pemimpin nombor 1, kekasih Allah. Dia merupakan khalifah ketika itu. Bukan hanya kepada kota Madinah, pemimpin kepada banyak negeri dan banyak negara. Nak kata sibuk, sangat sibuk, banyak urusan. Urusan berjumpa pembesar-pembesar, kedudukan sangat mulia. Tapi Nabi bila pulang ke rumah, melucutkan semua jawatan yang ada. Melepaskan semua kemuliaan yang berada di luar. Dan menjadi benar-benar seorang suami. Sama juga wanita. Hebat macam mana di luar, bagus macam mana, bila balik rumah, lucutkan semua. Jadilah seorang isteri. Jadilah seorang ibu. Jadilah seorang ayah.